Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak explain satu pengiraan si mati meninggalkan seorang isteri, meninggalkan ibu, meninggalkan dua anak perempuan dan meninggalkan 4 anak lelaki. Kemudian ibu kepada si mati menolak hak tidak maknanya menolak hak faraid dia itu kepada waris-waris yang lain. Tidak dinyatakan penolakan terhadap waris yang khusus, tetapi ditolak hak kepada kesemua waris. Itu kita panggil takharus. Ibu dia ni takharus. Cara pengiraannya macam ni. Isteri ni dia dapat, kita tulis dulu, kita tulislah dia punya waris tu isteri, seorang isteri, ada ibu. Kemudian saya punya style, bila dua anak perempuan kita tulis satu persatu. Anak perempuan satu, anak perempuan dua. Kita boleh tulis dua anak perempuan, tapi itu bukan kaedah saya lah. Kaedahnya saya ajar kiros sakar tu, kita tulis satu persatu. Anak perempuan satu, anak perempuan dua. So ada 4 orang anak lelaki, jadi anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3 dan anak lelaki 4. Kemudian kita tuliskan kaedah dia. Kaedah pembahagian ni kita kena ingatlah, ataupun kita boleh rujuk kepada jadual ataupun roda faraid dan sebagainya lah. Kena rujuk buku lah kalau tak ingat. Kalau biasa buat, kita akan ingatlah. Si mati meninggalkan anak. Ni ramai ni anak ni. Jadi si mati meninggalkan anak, maka isteri 1/8. Secara automatik ibu akan jadi 1/6 lah. Kalau kita dah biasa kira, kita dah dapat pairing terus lah. 1/8 pairing dia 1/6. Maknanya kalau ada anak, ibu dapat 1/6. Kalau tak ada anak, ibu dapat 1/3. So 1/8, 1/6. Kemudian anak ni pula, dia ada anak lelaki dan ada anak perempuan. So anak perempuan dengan anak lelaki ni dia setaraf. Bila dia setaraf, maka pembahagiannya adalah secara asabah bil ghairi. Asabah ni ada 3, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. So itu panjang perbahasan, cuma dalam kes ni setaraf kita panggil asabah bil ghairi. Saya punya style, kita tulis anak perempuan dulu, baru kita tulis anak lelaki. So asabah bil ghairi. Kemudian bila kita dapat kadar dia ni 1/8, 1/6, kita tengoklah 8 dengan 6 ni apa yang dia boleh masuk. Kita nak perbesarkan pecahan dia ni. 8 dengan 6 kita panggil asal masalah dia ialah 24. 24 bagi 8 dapat 3, 24 bagi 6 dapat 4. Maknanya 3/24, 4/24 diperbesarkan daripada 1/8 dan 1/6. Asabah ni adalah baki. So kalau dah sini 24, isteri dapat 3/24, ibu dapat 4/24, maka baki dia ialah 24 tolak 3 tolak 4, baki dia 17. 17 ni macam mana kita nak bahagikan kepada 6 orang adik-beradik ni, 6 orang anak-anak si mati ni. Sebab itulah saya buat, saya tulis satu persatu ni. Anak perempuan 1, anak perempuan 2, semua ni tulis satu persatu sebab mudah kita nak kira dekat sini. Sini dia panggil andat ru'us ataupun dia panggil juzuk saham. So saham 17 ini kita nak juzukkan dia berdasarkan kaedah pembahagian lidzakari mithlu hadzil unthayain. 2 bagi anak lelaki, 2 bagi lelaki nisbah dia, 1 bagi wanita. Jadi anak perempuan 1/1, anak lelaki 2/2/2/2. Yang ni kita tak perlu nisbah dah sebab dia sudah dapat angka dia 3 dan 4 ni. Ni seorang isteri, seorang ibu sudah pun dapat 3 dan 4. Yang ni 17. Macam mana nak bahagikan 6 orang, jadi susah. Sebab itulah kita kena juzukkan dia kat sini. So ini juzuk dia 2/2/2/1. Jumlah dia adalah 10. So 10 ni tak boleh nak dikecilkan dengan 17. So kita darab saja. 24 darab 10 jadi 240. Apabila yang ni darab, so yang lain pun kita kena darab. 3 ni darab 10 jadi 30. 4 darab 10 40. 17 ni kita jangan darab 10 sebab kita dah kecilkan kat sini juzuk dia ni. Jadi 17 darab 1 17. 17 darab 1 17. 17 darab 2 34. So kita akan dapat setiap anak tu 34 34 34 34. Jadi mudah, kita sudah pun dapat pengiraan faraid yang asal dia ni. Ini pengiraan faraid yang asal. Isteri 30/240, ibu 40/240. Bunyi besar lah, tapi sebenarnya 17 ni yang tak boleh kita nak dikecilkan. 17/240. Jadi ibu tu pula dia menolak, dia takharus kat sini, dia menolak, dia tidak mahu menerima hak dia. Dia mana bagi je lah kat menantu dan cucu-cucu dia. Jadi
bahagian ibu ni kita tiadakan. Ditiadakan. Jadi bila 240 tolak bahagian ibu 40, jumlah akhir tashih al-masail sekali, yang last sekali ialah jadi 200 kat sini sebab tolak 40. 240 tolak 40 jadi 200. Maka yang lain dikekalkanlah jadi 30 per 200. Yang lain ni pun 17 per 200, 17 per 200, dan setiap ni dapat 34 per 200 untuk kesemua ni. Kemudian kiralah kalau ada 10,000, darablah 30 per 200 darab dengan 10,000, kita akan dapatlah ringgit Malaysia. Ada apa contohnya? Jangan ringgit Malaysia teman, pasal kira lah. So ini cara pengiraan, contoh pengiraan faraid bagi kes ini, dan macam mana takharuj. Takharuj itu kita bukan buang ibu awal-awal. Jangan kita buang ibu awal-awal langsung 1/6 tak masuk. Kita masuk dulu bahagian ibu, yang last ni baru kita takharuj. Ramai orang yang bila kata ibu tak nak, dia terus buang ibu jadi isteri dan anak perempuan, anak lelaki. Itu salah. Dia akan jadi tak betul lah, sebab bahagian ibu ni akan dapat dekat asabah saja, isteri tak dapat bahagian ibu. Sedangkan isteri pun patut mendapat, sebab ibu tidak khususkan dia tolak kepada siapa. Dia hanya tolak kepada akaun pusaka itu sendiri. Jadi isteri patut dapat je lah, dia tidak terbahagi kepada asabah saja. Jadi 30 per 200 banyaklah sikit berbanding dengan 30 per 240. Itu contoh pengiraan takharuj. Wallahu alam.